Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna 'ilma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma la takilna ila anfusina tarfata 'ain wa la aqallu min dhalika bi rahmatika ya arhamar rahimin wa ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan kepada kita kesihatan tubuh badan, mengurniakan kita umur yang panjang dan ditaufikkan kita untuk terus istiqamah menghadiri salah satu di antara taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan, kita insya-Allah akan bersama-sama dengan Al-Fadhil Tuku Pasir Gudang hafizahullah taala menyambung pengajian kitab mengenali dosa-dosa besar yang kita sudah pun sampai ke muka surat yang ke-52, tanda yang ke-20 yang insya-Allah malam ini akan dikupas oleh Tuku Pasir Gudang insya-Allah. Hadirin dan hadirat yang bertugas sekalian, kita mulakan surah kita pada malam ini dengan sama-sama mengikuti bacaan Al-Fadhil Imam Ali Al-Huri hafizahullah taala pada muka surat 146, Suratul An'am ayat yang ke-141. Suratul An'am ayat 141, muka surat 146. Majlis mempersilakan Syekh Ali Al-Huri biqiraatihi, falyatafaddal mashkuran majura. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Recording in progress. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل 2 ومن البقر 2 قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين
أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم
ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim, jazakallahu khairan katsiran. Al-Fadhil Imam Ali Al-Huri hafizahullah taala yang telah membacakan surah Al-An'am ayat 141 sehingga ayat 150. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan pahala kepada qari dan kepada yang mendengar, dan Allah Ta'ala berkati majlis surah kita pada malam ini, insya-Allah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita pada muka surat 52, tanda yang ke-20, perbuatan tersebut disifatkan dengan kerugian. Kita persilakan Al-Fadhil Tuan Guru Tok Pasir Gudang hafizahullah Ta'ala untuk menyampaikan pengisian dan kupasannya pada malam ini. Dengan itu majlis mempersilakan falyatafadhal masykurah majurah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabihi ajma'in wa ba'd. Tanda yang ke-20 dalam mengenali dosa-dosa besar. Perbuatan tersebut disifatkan dengan kerugian. Allah Ta'ala berfirman, Afa aminu makrallah, fala ya'manu makrallahi illa al-qawmul khasirun. Patutkah mereka merasa aman dari azab Allah? Sebenarnya tidak ada yang berasa aman dari balasan azab Allah itu, melainkan orang yang rugi. Suratul A'raf, surah yang ke-7 ayat 99. Ayat ini menunjukkan bahawa orang yang berasa aman daripada kemurkaan Allah telah melakukan dosa besar. Ini kerana kerugian hanya akan disifatkan kepada orang yang melakukan dosa besar. Yang ke-21, perbuatan tersebut disifatkan dengan kesesatan. Ketika menceritakan kisah tetamu-tetamu Nabi Allah Ibrahim AS dan berita gembira yang dibawa oleh tetamu tersebut, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, Qala wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa ad-dallun. Nabi Ibrahim berkata, dan tiadalah sesiapa yang berputus asa dari rahmat Tuhannya melainkan orang yang sesat. Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma menceritakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha
la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad minan nas walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Maksudnya, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengangkat ilmu dengan cara mencabutnya daripada manusia, tetapi Allah mengangkat ilmu dengan mematikan para ulama. Bila tidak ada lagi ulama yang tinggal, manusia akan menantik pemimpin-pemimpin yang jahil. Mereka ditanya lalu mereka memberi fatwa tanpa ilmu. Mereka sesat dan menyesatkan. Memberi fatwa dalam agama tanpa ilmu merupakan satu dosa besar. Betapa ramai mufti-mufti yang jahil pada zaman ini. Yang ke-22, ungkapan bukan daripada kalangan kami. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hamala alaina silaha falaysa minna, wa man ghasyana falaysa minna." Sesiapa yang melakukan pemberontakan bersenjata ke atas kami, dia bukan daripada kalangan kami. Siapa yang menipu kami, dia bukan daripada kalangan kami. Qais bin Abi Gharzah radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghasyal muslimin falaysa minhum." Sesiapa yang menipu orang Islam, dia bukan daripada kalangan mereka. Buraidah radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa bil amanati falaysa minna." Siapa yang bersumpah dengan amanah, dia bukan daripada kalangan kami. Pelaku perbuatan yang ke-23, pelaku perbuatan tersebut disifatkan kekal dalam neraka. Allah Ta'ala berfirman, "Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima." Dan sesiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam, kekal ia di dalamnya. Dan Allah murka kepadanya dan melaknatinya serta menyediakan baginya azab seksa yang besar. Anas radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Sesiapa yang berbohong ke atas namaku dengan sengaja, dia telah mempersiapkan tempatnya dalam neraka. Ia merupakan hadis yang mutawatir. Tabawu al-maq'ad bermaksud tinggal dan mendiaminya dalam tempoh waktu yang lama, maksudnya kekal. Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yatamassala lahu ar-rijal qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang suka orang berdiri untuknya, dia telah menyediakan tempatnya dalam neraka. Seorang yang menyukai manusia bangun untuk dirinya telah melakukan satu dosa besar. Sekiranya mereka berdiri untuknya tanpa disuruh, ia tidaklah haram. Dalilnya Talhah radhiyallahu ta'ala anhu telah berdiri mengucapkan tahniah kepada Ka'ab bin Malik ketika Allah menerima taubatnya. Perbuatan itu tidak ditegah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana tercatat dalam dua kitab sahih, yakni Sahih Bukhari dan Muslim. Yang ke-24, perbuatan tersebut dikaitkan dengan dosa besar yang lain. Sabit bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa ala yaminin bimillatin ghairil Islam kadhiban muta'ammidan fahuwa kama qala wa man qatala nafsahu bi syai'in udhiba bihi yaumil qiyamah wa laysa ala rajulin nadhrun fima la yamliku wa la'nul mu'min ka qatlihi wa man rama mu'minan bi kufrin fahuwa ka qatlihi." Siapa yang bersumpah dengan agama lain secara bohong dan sengaja, dia seperti apa yang diucapkannya. Sesiapa membunuh diri dengan menggunakan sesuatu, dia akan diazab dengan cara tersebut pada hari kiamat. Seorang tidak boleh bernazar dengan sesuatu yang bukan miliknya. Melaknat orang yang beriman sama seperti membunuhnya. Sesiapa yang melemparkan tuduhan kafir terhadap orang yang beriman, dia seolah-olah membunuhnya. Hadis ini menjelaskan bahawa melaknat orang yang beriman dan menuduh kafir adalah dosa besar. Ini kerana kedua-dua perbuatan tersebut dikaitkan dengan dosa besar yang lain, iaitu membunuh. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, ada 5 tanda yang kita nak bicarakan pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi manfaat dan memberi kebaikan apa yang kita akan bincangkan pada malam ini. Tanda-tanda nak mengenali sesuatu itu dosa besar. Sekaligus dia adalah dosa besar yang patut, yang mesti kita jauhi. Bila
disifatkan perbuatan itu sebagai perbuatan yang merugikan. Kalau kita buka Al-Quran, banyak ayat-ayat yang mensifatkan perbuatan-perbuatan tertentu sebagai orang-orang yang mengalami kerugian yang nyata di atas dunia ini. Bila Allah Ta'ala berfirman dalam, kita baca dalam surah Al-Baqarah ayat 27, Allah berfirman, وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Kata Allah, dan mereka ini memutuskan apa yang Allah suruh mereka hubungkan, yakni memutuskan silaturahim, dan melakukan kerosakan di muka bumi, merekalah orang yang rugi. Baik, bila Allah menyebut satu perbuatan yang memang dosanya besar dan implikasinya besar, maka Allah menyebut dengan perkataan mereka ini orang dan kaum yang rugi. Sebagaimana contoh yang kita sebut dalam tanda yang ke-20 ini. Bila Allah berfirman, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman daripada azab Allah? Dan tidak merasa aman daripada azab Allah melainkan orang yang rugi. Di antara perkara yang perlu ada pada orang beriman ialah takut azab Allah. Kita takut azab Allah walaupun kita dah baik. Walaupun kita sembahyang, kita puasa, kita buat segala ketaatan dan kebaikan, maka kita perlu ada perasaan takut kita. Takut Allah Ta'ala tutup hidup kita dengan su'ul khatimah, dan takut Allah Ta'ala mencabut nyawa kita dalam keadaan tidak baik. Sehingga Nabi SAW, ketakutan baginda, walau Nabi maksum. Bila kita sebut maksum pada Nabi, bukan sekadar merujuk kepada dia pelihara daripada buat dosa, bukan dia pelihara daripada su'ul khatimah. Itu istilah maksum. Maka Rasulullah SAW tetap berdoa, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dini. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku dalam agamamu. Kebimbangan Rasulullah SAW. Sebagaimana Nabi bimbang tentang Dajjal, Nabi bimbang tentang fitnah hidup dan fitnah mati, tentang azab neraka Jahannam, dan Nabi berlindung kepadanya setiap waktu salat. Lepas ayat Nabi baca, Allahumma inni a'udzubika min azabi Jahannam, wa a'udzubika min azabil qabr, wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, wa a'udzubika min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada azab neraka Jahannam, daripada azab kubur, daripada fitnah hidup dan mati, daripada fitnah masih dajjal. Maka orang beriman patut bimbang kemurkaan Allah. Walaupun saya katakan dia dah baik, bagus, jaga semua, dia kena takut Allah boleh mengazab mereka. Ketika mana kalau kita tengok dalam tafsir, para ulama tafsir menceritakan kisah orang-orang yang baik asalnya, tiba-tiba mereka dimatikan dalam keadaan yang tidak baik. Orang ni bagus, baik, tapi dimatikan dalam keadaan tidak baik. Ibnu Katsir ketika mana membahaskan satu ayat Al-Quran, cerita tentang kisah yang masyhur, Barsisa, Bala'am bin Ba'ura, dan sekumpulan orang-orang yang terkenal baiknya, tiba-tiba berkesudahan tidak baik. Demikian juga kisah Qarun. Qarun ni orang baik sebelum dia jadi jahat. Bahkan dia adalah pengikut Nabi Allah Musa di kalangan Bani Israel. Tetapi lihat dengan kekayaannya, akhirnya dia pun jadi tak baik. Dan kita baca satu hadis tentang 3 orang lelaki yang Allah uji dia. Yang seorang buta, yang seorang sopak, yang seorang lagi botak. 3 ni asalnya baik, bagus. Kemudian ketiga-tiga ni didatangi oleh malaikat. Lalu ditanya apakah yang mereka nak. Yang botak kata nak rambut, yang sopak kata nak kulit yang baik, yang buta kata nak celik. Kemudian bila ditanya apakah harta kamu nak, yang sopak ini minta untanya, yang kita katakan botak ini minta lembunya, dan yang buta minta kambing. Lalu mereka pun kaya. Bila mereka kaya, malaikat datang balik uji. Uji minta diberi pertolongan. Yang dahulu sopak, yang dah pulih daripada sopak, yang dah kaya, tiba-tiba sombong. Akhirnya, kata malaikat, kamu kembali kepada asal kamu kalau kamu berbohong. Maksudnya bila mula-mula malaikat datang jumpa si sopak, malaikat kata, apa yang kamu nak? Kata si sopak, saya nak kulit yang baik. Maka malaikat mensapu pada badan dia, kulit dia pun baik. Apakah harta yang kamu nak? Maka dia kata unta. Maka malaikat bawa kepada unta yang bunting sehingga memenuhi satu lembah. Kemudian malaikat tinggal dia, jumpa pula si botak. Botak, apa kamu nak? Si botak kata, aku nak rambut yang baik. Maka malaikat sapu kepala dia, rambut tumbuh. Ini dalam hadis Bukhari. Saya ringkaskan penceritaan dia.
Kemudian ditanya, apakah harta yang kamu nak? Maka jawabnya lembu. Dia beri lembu bunting sehingga memenuhi satu lembah. Kemudian didatangi si buta pula. Ditanya, wahai orang buta, apa kamu nak? Orang buta kata, nak mata celek supaya aku dapat tengok orang yang aku sayang, orang aku kasih. Maka disapu pada matanya sehingga dapat melihat. Kemudian ditanya, apakah harta yang kamu nak? Maka jawabnya kambing. Diberikan kambing bunting sehingga penuh ladang dan kebun. Ketika kemudian malaikat datang uji seorang-seorang. Datang sebagai orang miskin. Lalu berkata, aku musafir, terputus bekalan. Boleh tak kamu tolong aku? Dia datang kepada orang sopak dulu, penyakit sopak. Orang kata tak ada peruntukan, dah habis peruntukan. Komitmen aku tinggi, tak boleh tolong. Lalu kata malaikat yang menyamar ini, bukankah dahulu kamu orang penyakit sopak, lalu Allah sembuhkan? Bukankah dahulu kamu orang yang papa ke dana, lalu Allah kayakan? Dia kata tak, memang kulit aku lawa dari dulu. Dan memang aku kaya daripada keturunan aku. Kata malaikat, kalau kamu berbohong, kamu kembali asal. Kembali asal. Akhirnya si sopak kembali asal. Seluruh untanya mati dan kulitnya kembali sopak. Datang pula jumpa orang yang dulunya botak, pun jawapan sama. Mula sombong. Dan datang pada orang buta ni tawaduk. Bahkan dia kata, ambillah apa yang kamu nak dan tinggal apa yang kamu tak nak. Apa kamu nak ambil. Maka kata malaikat, aku datang menguji kamu dan menguji kedua saudara kamu, mereka gagal dan kamu berjaya. Dan cerita-cerita macam ni menggerungkan kita. Sebab itu tak ada seorang pun boleh merasa aman daripada kemurkaan Allah. Tak ada orang boleh rasa aman daripada kemurkaan Allah. Atau kalau saya katakan tadi, kita dah bagus cara hidup. Tapi kalau kadang-kadang ada perbuatan kita, ada perkataan kita, menjadikan Allah murka pada kita. Sebab itu kita sentiasa istighfar, kita sentiasa bertaubat. Walaupun kadang-kadang setengah fikir, saya tak ada dosa lah Ustaz, saya tak buat. Saya tak ada riba, saya tak ada rasuah, tak adalah sakit-sakit hati orang, tak ada. Sepanjang pula PKP, mana keluar rumah, tak ada orang sakit hati dengan saya. Misalnya dia beranggapan demikian, jangan begitu, mungkin ada sesuatu yang Allah murka kita. Kadang-kadang di antara tanda sebab Allah murka kita, bila kita merasakan kebaikan itu datang daripada kita, bukan datang daripada anugerah Allah. Terasa kita lah yang menyebabkan baik benar. Ini semua yang saya pernah cerita pada tuan-tuan. Punca Qarun Allah Ta'ala laknat sebab perkataan dia. Apa perkataan Qarun? Bila orang tanya, harta kekayaan ini kamu dapat daripada mana? Dia kata, innama utituhu ala ilmin indi. Ini semua hasil ilmu aku. Dia lupa menisbahkan pada Allah. Tapi kalau kita tengok Sulaiman AS, ketika Allah beri dia kerajaan yang tiada tandingannya, diberikan faham cakap bahasa binatang, lalu apa kata Sulaiman? Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini kurniaan Allah pada aku untuk uji aku, syukur atau kufur. Bahkan para ulama bila terjadi suatu keajaiban pada mereka atau disebut karamah, mereka tak berani dakwa itu karamah. Mereka takut. Ya, orang ramai mungkin bercakap itu karamah, mereka tak nak cakap. Mereka bimbang. Kesudahannya lain. Begitu ketakutan mereka. Dia ceritakan ada seorang tabi'i yang masyhur, yang orang alim besar. Sedang dia kuliah. Tiba ada seorang anak murid datang. Tuan Syekh, semalam saya mimpi jumpa malaikat atau jumpa orang baik dalam mimpi. Dia kata Tuan Syekh ahli syurga. Tuan Syekh ni ahli syurga. Lalu Tuan Syekh ni tengok. Barangkali syaitan masuk dalam mimpimu untuk memusnahkan akhirat aku. Supaya aku sombong dengan kata-kata kamu tadi. Kita tuan-tuan kalau ada orang cakap, Jas, saya ada mimpi Hajar masuk syurga. Oh, seronok. Padahal kita pun tahu tuan-tuan, kita ni layak tak layak. Kita tak berani kata kita layak. Melainkan kerana rahmat Allah pada kita. Melainkan kerana kurnia Allah pada kita. Sehingga Rasulullah kata, tak ada seorang pun masuk syurga kerana amalan. Lalu sahabat kata, wala anta ya Rasulullah. Nabi kata, ya wala ana. Aku pun tak masuk syurga kerana amalan, melainkan Allah merahmati aku. Illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadl. Melainkan Allah telah merahmati aku dengan kurniaannya dan dengan rahmatnya. Kita bukan masuk syurga sebab amalan kita. Kerana rahmat Allah. Sebab itu kita tak berani sombong. Kerana itu kita sentiasa takut akan kemurkaan Allah. Jangan seorang pun merasa, oh, saya Tuhan tak murka kat saya baik dengan Tuhan, saya okey. Ini persis kata-kata Yahudi. Bila mereka berkata, nahnu abna'ullah wa ahibba'u. Kamilah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah. Ungkapan mereka ini untuk menunjukkan mereka tak akan diazab. Mereka tak akan dihukum sebab mereka anak-anak Allah.
Mereka ini kekasih Allah. Tuan-tuan, walaupun kita ingin memburu menjadi kekasih Allah, tapi kita bimbang Allah murka pada kita. Lagi kita datang cinta pada Allah, kita bimbang tersilap cakap, tersilap langkah yang menjadikan Allah Ta'ala tak suka pada kita. Sebab itu kita sentiasa istighfar, memenuhi hidup ini dengan istighfar, memenuhi hidup ini dengan pujian pada Allah, melihat bahawa kalau tidak kerana kurniaan Allah, kita tak ada apa-apa. Sebab itu dalam ungkapan orang beriman yang Allah ajar, yang akan disebut nanti dalam syurga, Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah beri petunjuk kami pada perkara ini. Kalau tidak kerana hidayah Allah, kami tak akan dapat hidayah. Kalau tidak kerana Allah yang beri hidayah. Ya, melihat kepada kurnia Allah, bukan melihat pada diri sendiri. Ini yang pertama. Jangan hilang rasa atau jangan merasa aman bahawa Allah tak murka pada kita. Sentiasa melihat kemurkaan Allah itu ada di mana-mana. Untuk kita berwaspada, untuk kita sentiasa jaga diri kita dengan ilmu, dengan taqwa, dengan doa, dengan perlindungan kepada Allah. Dan perkara yang ke-21, kalau sekiranya Allah Ta'ala menyebut perkara itu sesat, dhalun atau dhalin, maka perbuatan itu menunjukkan dosa yang besar. Sebab itu kalau kita buka Al-Quran, kita dapati bagaimana ungkapan dalam surah Fatihah lagi. Bila kita baca siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allah menyebut waladdallin. Kita minta jalan yang Allah beri nikmat atas mereka, bukan jalan orang yang Allah murkai dan bukan orang yang sesat. Dalam penafsiran yang masyhur, orang sesat di sini ialah orang-orang Kristian. Ad-dallin, maghdubi alaihim ila Yahudi. Maka bila disebut perkataan dallin, maka perbuatan-perbuatan yang menjurus ke arah kesesatan adalah dosa besar. Allah Ta'ala berfirman, wa amma in kana minal mukadzibin ad-dallin. Dan surah Al-Waqiah ayat 92. Adapun orang-orang yang suka mendustakan, lagi mereka itu sesat. Maknanya, perbuatan suka mendustakan kebenaran, khususnya datang dari Allah dan Rasulnya, ialah perbuatan orang yang dhalin, sesat. Kita dah sebut ini Allah cakap, ini Rasul cakap, tak percaya. Ini dhalin, sesat. Satu ketika, bila Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dia diadukan oleh menantu dia, bahawa anaknya sentiasa halang menantu nak ke masjid. Menantu dia pun ngadu, ayah, ni suami saya tak bagi saya ke masjid. Lalu Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma datang jumpa anak dia. Dia kata, aku nak bacakan kamu satu hadis. Nabi kata, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kamu menghalang wanita-wanita kamu daripada mendatangi masjid. Isteri kalau dia keluar rumah ke masjid, dia tak dianggap nusyus. Dan dia tak perlu pun izin suami secara, kita katakan, suami kena izin dia keluar, baru dia boleh keluar untuk ke masjid. Sebab hadis jelas menyebut, la tamna'u ima Allah. Jangan halang mana-mana wanita nak ke masjid. Allahumma illa malaikat masjid tu jauh lah. Dia nak pergi masjid Baitul Maqdis, jauh sangat. Kena musafir, jauh, duduk, halal dan sebagainya. Ini masjid depan rumah. Dia nak ke masjid. Tak boleh halang dia. Nak pergi solat dan dia nak balik semula. Lalu kata anak Abdullah bin Umar, saya akan halang. Lalu kata Abdullah bin Umar, aku kata Nabi kata jangan halang. Kamu kata kamu nak halang? Demi Allah aku tak akan bercakap dengan kamu. Akhirnya Abdullah bin Umar tak cakap dengan anak dia sampai mati. Hanya kerana aku kata Nabi kata jangan, kamu kata aku nak buat juga. Ini pendustaan. Sebab itu kita tuan-tuan, kita bila datang hadis Nabi tentang ini, tentang kita membenarkan. Jangan menjadi golongan yang mendustakan, kerana yang mendustakan ini sebagai dhalin. Sebagaimana kita baca surah Al-Waqiah tadi. Wa ammal mukadzibin ad-dhalin. Adapun para pendusta, lagi sesat mereka itu. Apa kebenaran jangan didustakan. Dan kita lihat bagaimana bila Allah Ta'ala sebut lagi dalam Quran tentang kesesatan ini dengan firman-Nya, ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda wal 'adzaba bil maghfirah. Mereka lah golongan yang sanggup membeli kesesatan dengan menjual petunjuk, membeli azab dengan menjual keampunan pada Allah. Artinya ada orang dia lebih memilih sesat daripada petunjuk. Maka perbuatan ini perbuatan dosa besar. Kita dah tengok ini orang betul, ni orang salah. Kita nak ikut orang salah juga. Nak ikut orang dolal. Nak jadikan mereka sebagai pemimpin kita, ikutan kita. Maka kita turut sesat sebagaimana mereka. Dalam hadis tentang apa yang berlaku di akhir zaman, iaitu ulama-ulama yang telah diangkat
yang telah dimatikan mereka. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'u minan nas, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, Allah tak akan tarik ilmu ini secara zahir daripada manusia. Tetapi ditarik ilmu ini, yang dimaksudkan ilmu agama. Ditarik ilmu agama ini dengan dimatikan ulama. Sehingga tak ada ulama. Lalu manusia melantik orang jahil jadi pemimpin dalam memberi fatwa. Maka bila ditanya satu persoalan, dia jawab tanpa ilmu, dia sesat dan menyesatkan. Sepakat ulama memberi fatwa tanpa ilmu hukumnya haram. Bukan berdosa besar. Kan tak boleh memberi fatwa tanpa ada ilmu. Tak boleh beri fatwa tanpa ada asas-asas keilmuan dia untuk menjelaskan hukum hakam tersebut. Oleh sebab itu bila Rasulullah menyatakan nanti akhirat kelak dekat dengan kiamat ulama akan mati, dimatikan. Apa maksud mati ulama? Ada dua maksud mati. Yang pertama mati fungsinya, yang kedua mati secara hakiki. Mati fungsi macam mana? Ini dengan proses kita katakan orang alim dipinggirkan, diketepikan, mereka tak boleh kuliah, mereka tak boleh ceramah, mereka tak dibenarkan, maka diangkat orang-orang yang jahil. Maka diangkat yang memberi fatwa itu kalangan orang jahil. Akhirnya bila mereka berlaku persoalan-persoalan yang berkaitan hukum hakam, mereka tidak punya ilmu ahal, tak layak untuk beri fatwa. Lalu fatwa mereka tak mengikut asas-asas yang sepatutnya. Lalu mereka menyesatkan semua orang. Inilah perbuatan-perbuatan yang akan berlaku di hari akhirat kelak. Dan hari ini kita tengok dengan orang ber-Facebook semua jadi mufti. Suara mufti pun tenggelam. Suara orang alim pun tenggelam. Suara orang berilmu pun tenggelam. Yang jadi mufti siapa? Semua pada netizen mufti. Mereka akan persoalkan semua benda. Salah ke kita nak bersih berhala? Salah ke kita nak bersih kuih-kuih? Dia kan bersih masjid kita. Apa salahnya kita bersih dia punya? Mula secara tanaqudat, pertentangan dari sudut pemahaman mereka. Mereka lupa kebenaran yang ada pada Islam. Akhirnya bila lahir golongan pluralisme, golongan yang menganggap agama sama berlaku. Agama ni sama semua nak masuk syurga, semuanya akan bila buat baik akan masuk syurga. Kita lihat mereka merosakkan asas ayat-ayat Al-Quran itu sendiri. Dalil-dalil yang jelas. Orang kafir apapun kebaikan dibuat tidak akan dinilai oleh Allah. Sedikit pun tidak dinilai. Kerana syarat penilaian amal baik itu mesti iman kepada Allah. Mesti. Kalau tak ada iman maka tak ada nilai. Tapi ada netizen kata, apa masalah dia kan buat baik. Dia mungkin lebih mulia di sisi Allah berbanding kamu orang Islam. Dah. Mula dia dah terbalik otak dia. Dalam menilai seseorang. Maka ini membimbangkan kita. Bila suara netizen lebih kuat daripada suara ulama-ulama, suara orang-orang ilmu, ahli ilmu, maka kita semuanya sedang menanti kiamat berlaku. Ini yang akan berlaku di akhir zaman. Kemudian yang ke-22, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan laisa minna atau laisa minni, bukan di kalangan kami, bukan di kalangan aku. Inilah perbuatan dosa besar. Tapi sepakat ulama, bila Rasulullah menyatakan laisa minni atau laisa minna, bukan bermaksud orang tu terkeluar dari Islam. Tapi perbuatan itu perbuatan yang dosa. Sebab itu bila kita baca hadis di sini, Rasulullah menyatakan man hamala alaina silah falaysa minna. Siapa yang mengangkat senjata bukan di kalangan kami. Maksudnya kalau negara Islam tadi okey dah, lalu dia pun nak guling kuasa angkat senjata. Sepakat Ahlussunnah wal Jamaah bahawa haram kita mengangkat senjata memerangi pemimpin Islam walaupun mereka dipaksa. Tak boleh. Kerana huru-haranya lebih teruk daripada apa yang kita nak. Walaupun di sana ada perbahasan panjang, sewaktu saya belajar kitab Fathul Bari tentang hadis ini, perbahasan ulama, tapi saya nak pergi kepada yang asas. Asalnya tuan-tuan, kita dalam negara Islam tak boleh ada yang cuba huru-harakan dia. Kerana mudarat lebih besar. Tak ada orang cuba nak jadi pemberontak kerana dia rasa pemimpin itu tak buat benda-benda yang agak Islamik, dia pun nak perangi pemimpin, nak bunuh, nak bom. Ini bukan dalam Islam. Bukan Nabi kata man hamala alaina silah falaysa minna. Yang mengangkat senjata untuk membunuh orang Islam, maka dia bukan kalangan umat aku. Ia bukan bermaksud dia terkeluar dari Islam. Bukan sepakat ulama burah ni ialah penentang negara Islam, mengangkat senjata, lahum syaukah,
mereka ada pengaruh senjata dan sebagainya. Sepakat ulama mereka tak keluar dari Islam tapi buat dosa besar. Golongan burah. Demikian juga golongan khawarij yang suka menggunakan kekerasan dalam memperolehi matlamat mereka. Bagi sanggup berperang. Bagi mereka, mereka betul daripada mana-mana pemerintah. Golongan khawarij juga tidak dianggap oleh ulama Islam sebagai terkeluar dari Islam. Bahkan bila ditanya pada Sayyidina Ali, apa pandanganmu terhadap khawarij? Lalu kata Sayyidina Ali, kanu bil amsi ma'ana fabaru alaina. Dulu sokong kita, sekarang tak sokong kita. Sayyidina Ali tak pernah kata ini keluar dari Islam. Walaupun dibuat benda yang salah. Mengangkat senjata memerangi Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Golongan burah di kalangan khawarij. Bahkan setengah ulama melihat pertentangan antara Ali dan Muawiyah, salah seorangnya burah. Kerana Ali lah khalifah yang sah. Mereka Muawiyah menuntut khalifah supaya khalifah tidak sah. Maka Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menganggap bahawa ini ialah awal burah dalam Islam. Namun tak ada orang pun menghukum burah itu keluar dari Islam. Tapi perbuatan itu dilarang dalam Islam. Maksudnya tak boleh dalam negara Islam. Ada mana-mana orang Islam cuba kumpul kekuatan, buat satu batalion untuk guling kerajaan. Tak boleh, diharamkan. Apa patut kita buat? Sabar. Selagi mana dia memenuhi hak kita dan kita cuba penuhi hak dia. Dan yang lain-lain kalau dia zalim, kita sabar. Sehingga Allah menginsafkan dia atau dia digulingkan oleh orang sesama macam dia. Dia sama-sama dia pun gaduh siapa jadi ketua. Akhirnya dia angkat. Macam contoh pada zaman kerajaan Umayyah. Bila orang Islam tengok ada khalifah tak adil, tak bagus, mereka bersabar. Sehinggalah Allah tukar pada Umar bin Abdul Aziz. Akhirnya pemerintahan itu menjadi pemerintahan yang hebat. Jadi kita kadang-kadang tuan-tuan sekalian, kita tak boleh guna kaedah benci kita, geram melampau, nampak pemimpin itu agak zalim, jom kita bunuh dia. Pernah Abdullah bin Umar ditanya, boleh tak aku nak bunuh Hajjaj Yusuf Saqafi? Hajjaj ni kejam lah. Kejam. Boleh tak aku nak bunuh dia? Kata Abdullah bin Umar, apakah kamu jamin kalau kamu bunuh dia, takkan ada orang lebih jahat pada dia? Takut yang ganti dia lagi jahat pada dia. Tak payah bunuh, biarkan dia gitu. Jangan bersabar. Ini kaedah Islam. Walaupun pemimpin itu jahat dan sebagainya, kita tak gunakan kekerasan. Sebagaimana ada jalan aman, as-silmiyah, guna jalan aman. Jalan aman yang dibenarkan oleh Islam. Tak perlu kita bunuh sesiapa, kita boleh buat pertukaran kuasa secara aman. Maka itu digalakkan, itu dibenarkan. Tapi guna kekerasan bukan di kalangan umat Muhammad SAW. Jadi tuan-tuan kena faham, maksud bukan kalangan umat Muhammad, bukan maksud dia keluar dari Islam, tidak. Tapi dia tak buat benda yang sepatutnya dia patut buat. Yang dia ajar oleh Nabi SAW. Dan Rasulullah juga sebut, Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang tipu bukan kalangan aku. Dan satu cerita, Rasulullah pergi ke pasar Madinah, lalu didapati bahawa kurma tadi dilonggokkan dengan cara penipuan. Di mana atasnya elok, bawahnya berair, kena hujan. Lalu Rasulullah menghulurkan tangan di bawah, Nabi tengok kurma tadi air, kena air, dah rosak. Nabi kata, Ma hazal balal? Ni apa benda basah ni? Lalu jawab penjual, asabahul matar. Ni kena hujan semalam. Lalu kata Rasulullah, tidakkah kalau kamu naikkan ke atas, tunjuk, ini kena hujan, ini tak kena hujan. Lalu Rasulullah pun menyebut, Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang tipu, dia bukan umat aku. Mana menipu dalam muamalah ini boleh bawa pada dosa besar. Macam kita tengok orang jual ikan, setengah tempat lah. Dia depan kita tu ikan lawa-lawa semua. Tapi bila kita tunjuk beli, dia ambil yang ikan belakang tu. Yang belakang tu yang kita katakan teruk-teruk ikan. Buruk, pecah perut. Tetapi ini disebut sebagai penipuan. Kita tengok depan udang kilat-kilat semua. Yang belakang tu udang hancur. Bila kita tunjuk yang ni, dia ambil yang belakang. Ini selalu berlaku dalam kebanyakan muamalah orang. Kita agak suka orang ni, kita nak beritahu untung sebenar bila kita mendapat redha Allah. Bukan untung dengan tipu orang. Tapi masyarakat kita, sebab itu Umar Al-Khattab dulu tuan-tuan, dia beri syarat. Yang nak masuk pasar ni mesti orang faham agama baru boleh masuk pasar. Kita hari ni asalkan dia boleh bayar sewa, pergilah pasar. Akhirnya penipuan berlaku dengan begitu berleluasa. Yang patut diukur balik siapa yang menipu. Mereka perlu di-bankan daripada menjadi peniaga-peniaga di pasar. Perlu diketepikan supaya muamalah di pasar dan sebagainya ialah orang-orang yang jujur, orang-orang yang menjaga masalah pembeli dan penjual semua. Dan Masya Allah buat peraturan itu. Bahkan Umar Khattab radhiyallahu ta'ala anhu melantik seorang hisbah,
seorang wanita yang dia akan bawa rotan kecil je. Tengok siapa menipu, dia akan piak. Piak ni macam, tipu macam tu. Jadi bila peniaga tu dipukul oleh orang perempuan, dia malulah. Sebab kadang didikan tu dengan memalukan dia sikit. Sikitlah malu. Orang lelaki kena pukul dia perempuan, malu. Maka dia nanti hisbah seorang wanita pada zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yang dia akan bawa satu derah ataupun satu rotan kecil, bukan untuk menyakitkan, just untuk beri satu amaran. Bila tengok orang tu tipu, dia akan sentak dia dengan rotan kecil tadi. Sehingga orang tak berani, sebab bila perempuan ni lali, penguat kuasa kat pasar tu perempuan. Dia lelaki ni kan dia ada ego dia ada malu dia. Tengok penguat kuasa perempuan yang kata dia tipu, maka memalukan. Ini cara pemantauan zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan setiap zaman ada cara masing-masing. Tapi yang penting, jangan menipu. Kita bila masuk je bidang bisnes, jangan gunakan kaedah tak menipu, tak berjaya. Tak menipu, tak untung. Jangan gunakan kaedah itu. Bukan ramai orang salah faham. Mereka kata, itu meniaga macam Nabi, itu sebab tu tak untung. Kebodohan memahami sirah itu terlalu jelas ketara. Awak berniaga macam Nabi memang tak untung. Nak berniaga cara Abu Jahal baru untung. Realiti sebenar, berniaga macam Rasulullah lah yang untung. Sebab perniagaan ini asasnya ialah kepercayaan. Orang bila percaya kita, Masya Allah, semua benda diberi kat kita. Umat Islam perlu ada kekuatan itu. Kemudian bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, di antara kalau kita baca hadis laisa minna, ini banyak. Bila Rasulullah menyatakan dalam hadis, laisa minna man darabal khudud au syaqqal juyub au da'a bi da'wal jahiliyah. Bukan di kalangan kita orang-orang yang bila mana ditimpa musibah, mereka akan menampar pipi, mengoyakkan baju dan menyeru ucapan jahiliyah. Jadi kebiasaan bila wanita khususnya, bila mereka mendapat musibah kematian, mereka koyak-koyakkan baju. Sedih sangat. Pukul-pukul pipi, pukul-pukul ketuk kepala bila kena musibah. Dan menyebut perkataan jahiliyah. Perkataan jahiliyah seperti celaka dah aku lepas ni, mati dah aku lepas ni, suami dah mati, siapa nak tanggung aku. Ini semua ucapan jahiliyah yang dilarang oleh Islam, yang tak dibenarkan. Dulu kalau saya tengok budaya Arab, orang Melayu saya tak berapa nampak sangat lah. Bila mereka kena musibah, mereka akan pergi kat pasir, ambil pasir letak atas. Ambil. Sambil mereka buat macam ni, pukul, kemudian cuba koyak baju. Yang Rasulullah sebut. Maka perbuatan ini bila ditipu musibah, buat macam ni, ini bukan di kalangan orang Islam. Jahiliyah. Maka perbuatan itu dosa besar, disebut sebagai niyahah. Apa maksud niyahah? Niyah ni tuan-tuan maksudnya dia macam menjerit-jerit bila berlaku kematian. Islam melarang kita menjerit-jerit, seolah-olah bila kalau seorang perempuan tadi bila mati suami, gelaklah masa depan aku, matilah aku, siapa nak tanggung aku, siapa nak jaga anak aku, siapa lagi nak beri makan aku. Dia lupa Allah bagi rezeki. Maka perbuatan-perbuatan ini jahiliyah yang bukan di kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi juga pernah menyebut bila Nabi kata laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Bukan di kalangan kami orang yang tidak melagukan Al-Quran. Kita tuan-tuan bila baca Quran tak boleh baca macam baca buku straight macam gitu. Kena lagu. Bukanlah kita nak suruh lagu taranum macam peringkat antarabangsa, peringkat ni, bukan. Sekadar lagu yang kita boleh. Bila kita mengaji, biar kita ada lagu sikit. Sehingga dia membentuk tajwid yang betul, makharij yang betul, makhraj huruf yang betul. Jangan straight macam baca buku. Alhamdulillah, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yaumiddin, macam baca buku juga. Sehingga menghilangkan keindahan Al-Quran. Lagu sikit, walaupun saya katakan, ya, ada orang suara dia lunak, suara dia sedap. Ada orang suara dia just cukup makan dia. Ada orang suara dia, bolehlah, boleh. Tapi cubalah untuk lagukan juga. Bagi kita itu paling terbaik suara kita. Jadi setiap orang bila baca Quran, dia kena berusaha untuk keluarkan suara terbaik. Kalau dia baca secara style macam baca buku je, maka banyak kesan-kesan kesalahan akan berlaku. Kalau sekadar hukum tajwid, perubahan makhraj atau makharij huruf, bukan maknanya yang boleh membawa dosa-dosa. Sehingga mungkin bila berulang kali akan melakukan dosa besar. Kemudian Rasulullah menyebut lagi, antara perbuatan yang dianggap dosa besar, bila disebut kekal dalam neraka. Antaranya ayat tentang orang yang membunuh orang atau yang membunuh diri. Allah berfirman, "Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha." Siapa yang membunuh orang beriman secara sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam khalidan fiha, kekal di dalamnya. Baik, apakah seorang Islam bila bunuh orang Islam yang lain secara sengaja, dia kafir? Sebab kekal di neraka ini merujuk pada orang kafir. Orang beriman tidak kekal.
Sepakat ulama bahawa orang beriman tidak akan kekal dalam neraka. Bahkan mereka akan dikeluarkan berdasarkan hadis. Akhriju man kana fi qalbihi mithqalu habbatin minal iman. Keluarkan daripada neraka siapa yang ada walau sebesar biji sawi iman. Akhirnya orang beriman akan keluar sebesar mana pun dosa mereka buat. Tapi kenapa ayat Allah menyebut siapa yang membunuh orang beriman dengan sengaja, maka balasannya neraka jahanam, dia kekal di dalamnya. Khalidan fiha. Walau sifat kekal ini sifat takhlid kepada orang kafir. Kerana ini menunjukkan dosa ini sangat besar. Dan dosa bunuh ini betul. Kalau seorang dia menghalalkan nyawa orang Islam tanpa sebab, dia telah menghalalkan yang haram. Dalam perkara-perkara yang membatalkan syahadah atau perkara yang menyebabkan seorang itu kufur ialah menghalalkan apa yang sudah diharamkan dalam agama secara maklum minad din bi darurah. Maknanya benda yang masyhur dalam Islam, memang benda itu haram, tiba dihalalkan. Halal bunuh orang Islam, mana boleh. Kadang-kadang tuan-tuan kita dalam ketegangan perbalan orang Islam, berlakulah permasalahan khilafiyat sesama kita. Setengah mereka dalam khilafiyatnya tadi mereka nak bunuh orang Islam. Sebab apa? Tak sependapat dengan dia. Ini kita bimbang berlaku. Dengan apa kita sebut ghulu dalam agama. Sehingga mereka lupa ini perkara khilafiyat. Kemudian bila Rasulullah menyatakan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta kepada aku dengan sengaja, maka bersedialah dia dalam neraka. Baik, perkataan tabawa ayat tabawuan. Dalam makna bahasa Arab, tabawa ini duduk lama. Duduk dengan tempoh yang lama. Seolah-olah yang mendustakan Rasulullah ini besarnya dosanya hampir kepada kekufuran. Hampir kepada kekufuran. Jadi perbuatan bunuh orang beriman atau perbuatan membohongi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini perbuatan dosa besar. Bukan ia hadis yang bersifat kita katakan mutawatir, dan mutawatirnya ialah mutawatir lafzi, bukan sekadar mutawatir yang kita mutawatir ada dua jenis, pertama lafzi, yang kedua maknawi. Mutawatir lafzi maknanya secara lafaznya sama. Sama hadis ini disebut, diriwayatkan dari sejumlah sahabat, mustahil mereka berdusta, bahawa siapa yang berbohong pada Rasulullah maka tempatnya dalam neraka. Inilah mutawatir yang cukup jelas. Mengingkari hadis Nabi yang sahih, yang disepakati, yang bersifat mutawatir lafzi ini boleh keluarkan seorang itu daripada Islam. Kemudian bila Rasulullah menyatakan, siapa nak tengok, siapa yang suka kalau dia berdiri, siapa yang suka kalau dia datang lalu orang ramai berdiri, maka bersedialah dia dalam neraka. Baik, apa hukum kita suka orang berdiri untuk kita? Baik, di sini ulama tafsirkan supaya kita jelas. Kalau sekiranya kita tak suruh orang berdiri, lalu orang tu berdiri, maka itu tak salah. Saya datang, orang pun berdiri hormat saya. Tak salah. Ataupun orang lain yang suruh kita berdiri kerana kemuliaan kita. Berdasarkan hadis Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu, bila Sa'ad bin Mu'az, bila Rasulullah menyatakan, kumu ila sayyidikum. Bangunlah hormat pemimpin kamu. Maka sahabat pun bangun menghormat Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu ta'ala anhu. Tetapi kalau sekiranya seorang tadi, dia paksa orang berdiri. Kalau saya datang, awak semua wajib berdiri. Maka inilah dia perbuatan yang dilarang dalam agama. Tapi kalau orang tu berdiri kerana hormat dia, memuliakan dia, dia ilmu dia, atau kerana dia seorang pemimpin, orang pun bangun sukarela tanpa dipaksa. Dan kalau ada orang duduk, dia pun tak marah. Kalau kita datang, separuh berdiri, separuh duduk, kita tak marah pun yang duduk. Okey je, kita okey je. Jadi dalam hal ini, tuan-tuan sekalian, kalau kita memang tak ada qarar ataupun arahan daripada kita supaya berdiri, maka tak salah apa. Sebagaimana kisah Talhah, waktu mana dia ucap tahniah kepada Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik dia tak pergi perang Tabuk. Bila dia tak pergi perang Tabuk, maka Rasulullah SAW, bila dia datang minta maaf, Nabi tak maafkan dia sehingga turun wahyu. Dan Nabi memerintahkan orang Islam pulau dia. Jangan cakap, jangan beri salam. Bukan istrinya diarahkan supaya balik rumah mak dia, pulau suami dia sendiri. Tempoh itu berlanjutan selama 50 hari. Sehingga turun ayat dan surah At-Taubah yang membersihkan mereka, yang menunjukkan pengampunan Allah pada mereka. Mereka tak pergi perang Tabuk, ini Allah maafkan. Artinya Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Maka bila turun ayat, yang pertama beri tahniah pada dia Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala anhu. Talhah pun bangun, lalu ucap tahniah kepadanya. Lalu Ka'ab punya gembira, ditanggalkan baju dia, diberi baju pada Talhah. Kerana seronok. Orang ni yang pertama ucapkan berita gembira pada dia. Baik, di sini hadis ini menunjukkan Talhah bangun menghormati Ka'ab. Dia menunjukkan bahawa kalau
Bangun orang hormat kita bukan kerana arahan kita, suruhan kita, tak salah. Yang salah kalau kita arahkan. Tak bangun kita tampar seperti itu. Tak bangun kita pecah dia kerja. Contohnya, maka ini perbuatan yang dilarang. Kerana ia menunjukkan kesombongan. Ini sombong. Dan ini perbuatan ajam. Atau perbuatan orang kafir. Mewajibkan. Dan perbuatan ditaktub. Kalau tak bangun, maka dihukum sekian-sekian. Ini tidak dibenarkan dalam Islam. Dan akhir sekali dalam perbahasan kita pada malam ini ialah mana-mana perbuatan yang disandarkan pada dosa besar yang lain. Jadi dah maklum dosa besar, kalau disandarkan pada satu lagi dosa, maka tahulah kita dosa itu juga dosa besar. Sebab dia digabungkan. Dalam hadis Nabi kata, siapa yang bersumpah dengan bukan agama Islam, secara bohong dan secara sengaja, maka dia sebagaimana dikatakan. Contoh, seorang kata gini, saya berani masuk Kristian kalau saya bohong. Macam gitu. Ada orang bersumpah. Berani keluar Islam kalau saya bohong. Ada orang berani bersumpah dengan agama lain. Orang kata awak ni tipu. Kalau saya tipu, saya masuk Yahudi. Kalau saya tipu, saya masuk Kristian. Kalau saya tipu, saya kafir. Ungkapan-ungkapan ini adalah dosa besar. Kalau sekiranya dia tak tipu sekalipun, dia tak lagi terselamat dalam agama. Kita jangan buat lebih kurang. Ada orang, memanglah, bila dia terlalu terdesak nak kata dia betul, dia kata kalau saya bohong, saya sanggup keluar Islam. Setengah kita. Kalau saya bohong, saya ni jadi Yahudi. Saya jadi Kristian. Saya jadi Buddha atau sebagainya. Kalau saya bohong. Dia bersumpah dengan nama agama tadi. Kata Nabi SAW, kalau sekiranya dia betul sekalipun, dia tak akan selamat. Tuan-tuan, kita jangan bersumpah keluar agama, masuk agama, jangan. Ini membahayakan. Walaupun kita bohong, agama ni jangan main-main. Jangan cerita masuk keluar ikut suka kita je. Maka ini asas yang penting untuk kita tahu. Kemudian kata Nabi SAW, siapa yang bunuh diri dengan sesuatu, dia akan bunuh dirinya, dia akan terus menggunakan benda itu untuk azab dia pada hari kiamat kelak. Kemudian kata Rasulullah, seorang tidak boleh bernazar dengan benda yang tidak dimiliki. Kita bernazar pada benda yang kita miliki saja. Boleh kita bernazar. Yang kita tak miliki macam mana? Contoh, kalau saya berjaya periksa, haji tu kena puasa 3 hari. Apa pula dia kaitan kita? Kalau saya kata saya bernazar, kalau saya berjaya dalam peperiksaan sebagai contoh, saya puasa 2 hari. Itu saya milik lah, itu hak saya. Tapi kalau saya kata, mak, kalau saya awang, kalau saya berjaya dalam peperiksaan, mak kena puasa 2 hari, 3 hari. Apa kaitan mak dia dengan nazar? Nazar itu ialah orang tu sendiri nazar, dia tak perlu beri komitmen pada orang lain. Saya ni dah bernazar kena Allah, kalau saya berjaya, awak kena belanja saya makan. Apa kaitan saya kena belanja awak makan pula? Itu nazar wajib buat tau. Habislah orang. Kita gunakan orang lain untuk menazar kita. Tak boleh orang lain, kita tak boleh babitkan orang lain dalam nazar kita. Sebab kita tak miliki orang lain. Nazar pada benda yang kita miliki. Maka kita bernazar. Saya bernazar dengan nama Allah, misalnya, kalau saya dapat benda ni, saya nak jual kereta jiran sebelah. Apa pula? Kereta jiran sebelah bukan kereta awak. Dia nak ambil kereta jiran sebelah, nak sedekah ke orang lain. Itu hak orang lain. Jadi ini perbuatan yang dilarang dari Islam. Kemudian kata Nabi lagi, melaknat orang beriman macam kita membunuhnya. Dan siapa yang menuduh orang beriman itu dengan kekafiran, dia seperti membunuhnya. Baik, di sini disandarkan dosa-dosa besar yang maklum. Maka yang disandarkan semuanya dalam kelompok-kelompok dosa besar. Maka ini menunjukkan bahawa melaknat orang beriman, menuduhnya kafir dosa besar. Kata jangan mudah melaknat orang beriman. Kadang-kadang kita tengok dia buat macam kita tak setuju dengan kita kata ini semua ejen Dajjal. Kita kata ejen Dajjal dah dia. Ini Dajjal orang ni. Jangan semudah itu nak kata orang Dajjal. Dia tu orang beriman. Jangan semudah tu nak kata dia ni ikut telunjuk Yahudi. Cepatnya kita ni. Kita ni melaknat dia dengan perkataan-perkataan seumpama itu. Tentang kita betapa penting belajar menguruskan adab berselisih pendapat dan berselisih pandangan. Dan belajar untuk lebih berlapang dada dalam melihat karakter manusia yang menyalahi apa yang kita percaya. Jadi kita jangan mudah kata, ni sebenarnya saya rasa dia pengikut Dajjal. Kita sedang melaknat dia dengan kalimah tersebut. Tentang pengikut Dajjal ni kafir. Tak ada pengikut Dajjal yang beriman. Semua pengikut Dajjal itu ialah orang-orang kafir. Dan pengikut Dajjal itulah Yahudi. Tiba-tiba kita kata orang Islam yang baik ni hanya kerana dia berpendapat dengan satu pendapat, ini pengikut Dajjal. Senang kita. Ini kalimah-kalimah seperti melaknat orang beriman. Maka perlu kita jauhi kerana boleh membawa kepada dosa besar. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kathiran al-fadil Tuku Pasir Gudang Hafizahullah Ta'ala di atas kupasan dan huraian bermula daripada tanda yang ke-20 sehinggalah tanda yang ke-24. InsyaAllah tanda yang ke-20, tanda-tanda dosa besar yang ke-25 akan disambung pada minggu hadapan insyaAllah. Hadirin dan hadirat yang sekalian, terima kasih kepada semua yang hadir, yang istiqamah sehingga ke akhirnya kupasan ke-7 tadi. Banyak manfaat dan faedah yang kita dengar daripada huraian dan kupasan. Kita tahu dosa-dosa yang telah dihuraikan oleh kepada Ustaz, antaranya ialah sukakan penghormatan ataupun memaksakan orang menghormat kita dengan cara berdiri. Itu adalah dilarang dalam agama. Kita tengok soalan Ustaz, 2-3 soalan yang daripada penonton. Yang pertama, bagaimana dengan kebiasaan orang yang telah lama dilakukan oleh murid-murid sekolah yang akan berdiri apabila guru masuk ke dalam kelas? Adakah ini menunjukkan guru itu disediakan tempat dalam neraka? Mungkin dia kurang jelas tadi. Kadang-kadang zaman kita sekolah dulu, bila cikgu masuk, kedua kelas pun kata bangun atau berdiri, kita pun sebut Assalamualaikum pada cikgu kita, cikgu pun jawab. Baik, ada benda yang baik, ada benda yang perlu kita perbetulkan. Yang pertama, bila hukum berdiri pada guru tidaklah salah. Dan guru-guru yang mewajibkan anak murid berdiri atas asas supaya mereka menghormati ilmu dan ahli ilmu. Bukan atas asas kerana guru itu sombong, tidak. Kita dah sebut tadi, yang kata yang wajib kamu berdiri kerana kesombongan dia. Tapi kita nak ajar anak-anak murid kita, bila masuk guru-guru mereka, bila masuk orang-orang yang baik, mereka berdiri sebagaimana Rasulullah pernah berkata kepada para sahabat, "Qumu ila sayyidikum." Bangunlah hormat kepada pemimpin kamu. Merujuk pada Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu ta'ala anhu, pemimpin sahabat di kalangan Khazraji. Maka Rasulullah suruh hormat, mereka bangun. Jadi kita bila kita cikgu, dan saya juga pernah cikgu, kita nak suruh anak murid kita hormat guru, hormat ilmu, maka kita ada dia berdiri. Cuma antara benda yang kita perlu betulkan bagi pandangan saya ialah cikgu tu beri salam, bukan anak murid yang beri salam ramai-ramai. Sebab yang masuk beri salam, yang sedikit beri salam pada yang ramai. Itu je kita betul. Berdiri tak ada masalah apa. Jadi kita bangun, cikgu berdoa Assalamualaikum, maka murid jawab Waalaikumsalam. Maka itu yang sebaiknya. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Sepatutnya kita, orang yang masuk, orang yang berdiri bagi salam pada orang yang duduk, orang yang berjalan bagi salam pada orang yang berdiri, seperti diajarkan oleh Nabi SAW. Baik, terima kasih. Jazakallah khair. Soalan seterusnya, ditanya, Ustaz, kenapa susah sangat nak mendidik hati ini untuk menjadi baik, untuk berzikir, baca Quran, solat pada awal waktu, sedangkan umur 60, adakah dengan sebab dosa yang menjadi penghalang kepada kita melakukan ibadah? Kerana itu Allah Ta'ala sebut kepada kita, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Allah ajar kita orang-orang yang bersungguh-sungguh bermujahadah pada jalan kami akan bantu mereka, tunjuk, pimpin mereka, mudahkan mereka pada jalan kami. Dan sesungguhnya Allah suka kepada orang yang buat baik. Memang kita nak didik hati bukanlah semudah yang kita sebut ABC, semudah 1, 2, 3. Ia memerlukan suatu masa yang panjang supaya kita tidak sombong, supaya kita terus berusaha, supaya kita terus mendapat pahala daripada mujahadah kita. Supaya kita terus memperbaiki diri kita dan tidak pernah rasa diri kita sempurna, tidak pernah rasa diri kita tidak perlu lagi dibaiki. Oleh sebab itu proses ini membaiki hati bukan sukar pada seorang dua, pada semua orang. Setiap orang beriman ada kesukaran masing-masing dalam memperbaiki dan mendidik supaya mereka juga mendapat pahala atas kesusahan itu. Ini disebut sebagai mujahadah. Dan mujahadah ini dilakukan oleh semua para nabi alaihi wassalatu wassalam, dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in, bahkan orang beriman, semuanya mujahadah. Jadi kalau kalangan kita, Ustaz, susahnya nak didik hati, saya ini kuat cemburu. Susah nak didik hati, saya ini kuat dengki. Susah nak didik hati, saya ini kuat lalai. Maka kita katakan bahawa mujahadah selalu dan cari jalan-jalan yang memudahkan kita. Dan jalan paling mudah ialah kita bersama dengan orang baik-baik. Jalan yang paling mudah ialah kita sentiasa berdoa kepada Allah supaya dimudahkan kebaikan yang kita nak buat. Sebagai doa yang kita pernah ajar, yang diberitahu oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka fa'ilal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira lana wa tarhamana. Ya Allah, jadikan kami suka buat baik, jadikan kami menjauhi perkara mungkar, sukakan orang miskin, dan rahmati kami dan ampuni kami. Amalkan doa tersebut. Mudah-mudahan ringan kita untuk melakukan kebaikan dan ringan kita untuk melakukan perubahan diri kita, insya-Allah Ta'ala.
Barakallahu fiik. Soalan seterusnya Ustaz, nak minta penjelasan tentang membunuh orang Islam dengan sengaja akan dimasukkan neraka selama-lamanya. Adakah dia meninggal dalam keadaan kafir? Yang kedua, bagaimana jika dia kembali bertaubat? Baik, kita dah sebut sebelum ini bahawa perkataan ta'bir Allah Ta'ala yang menyatakan khalidan fiha, kekal di dalamnya, untuk menunjukkan besarnya dosa tersebut. Satu. Yang kedua, kata ulama, kerana kalau seorang melakukannya dengan cara menghalalkannya, maksudnya dia menganggap halal darah orang Islam sewenang-wenangnya, maka perbuatan itu ialah perbuatan kufur yang membawa pada kekufuran. Justru kekufuran itu memang layak untuk kekal dalam neraka. Oleh sebab itu, bila menghalalkan yang haram, yang sudah maklum minad din bidarurah. Contoh, araknya haram. Lalu kita kata halal arak. Apakah hukumnya? Boleh keluar dari Islam. Contohnya semayang wajib. Lalu kita kata tak wajib semayang. Maka ini maklum minad din bidarurah. Dia terkeluar dari Islam. Contohnya zakat tu wajib. Seorang kata tak wajib. Dan demikian juga bila kita kata haram membunuh orang Islam. Tiba dia kata boleh bunuh orang Islam. Suka saya lah saya nak bunuh. Halal bagi saya. Maka perbuatan itu membawa kepada kekufuran. Jadi ada dua jawapan tadi. Pertama, bagi tunjukkan betapa besarnya dosa orang yang membunuh orang Islam, supaya mereka menjauhinya. Dan yang kedua ialah kerana perbuatan membunuh orang Islam kalau sampai peringkat menghalalkan perbuatan itu memang boleh membawa kepada kekufuran. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik, syakarallahu lak, jazakallahu khairan kathiran al-fadhil Tuku Pasir Gudang di atas jawapan-jawapan dan juga perkongsian ilmu pada malam ini. Terima kasih banyak. Cuma di sini ada perkongsian daripada Puan Rohaya, mungkin dia seorang guru. Dia kata sekarang memang sekarang ini amalan cikgu masuk kelas, cikgu yang memberi salam, murid bangun dan menjawab salam daripada guru. Alhamdulillah, zaman kita tidak seperti itu. Hari ini sudah, alhamdulillah, sudah berubah dan semakin berilmu, alhamdulillah. Jadi insya-Allah kita tangguhkan majlis kita dengan bacaan doa ringkas daripada Al-Fadhil Tuku Pasir Gudang untuk kita semua. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta alladhi wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim lana bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wal akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Terima kasih Tuku, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.